do great and they talk bad on you. Yo guys, and welcome to the video. Dah lama kita nantikan, dah banyak kali kita cakap, banyak video aku dah keluar, banyak juga information yang aku dah bagi. So sekarang kita dah ada iPhone 15 Pro Max dekat tangan aku dengan storage dekat sini adalah 512GB. Kenapa aku tak pergi kepada 1TB? Aku on a budget juga sebenarnya. Kau ingat iPhone ni murah ke untuk beli, especially bukan launch on the first day dekat dalam Malaysia. Tapi harga yang aku beli dekat sini adalah retail price. Macam mana dijual dekat Singapore, macam tu lah telefon ni aku beli. So dia bukan market price, thank God. Tapi tak apa. So sekarang kita akan buat unboxing untuk iPhone 15 Pro Max untuk dalam channel ni, ataupun first dalam Malaysia kalau ikutkan. Let's go. Sangat menarik sebenarnya kali ni. Kalau ikutkan, bukan banyak sangat upgrade yang korang boleh nampak. Untuk yang first, kau akan nampak kotak ni adalah warna putih macam biasa, bukannya warna hitam. Dekat sekeliling dia macam biasa akan ada perkataan ataupun ayat iPhone tu sendiri dengan warna natural titanium. Sama juga macam dekat dia orang punya wallpaper dekat sini. Logo dekat bawah adalah Apple dengan warna natural titanium juga. Dan bila kau tengok dekat depan, akan ada image ataupun gambar untuk iPhone 15 Pro Max yang korang beli tu. Okay, aku dah tak sabar ni. Apa kata kalau kita buka saja kotak ni dulu. Bila aku angkat je, wow, okay, this is a really nice phone lah. Sebab kalau ikutkan, aku bukan je suka sangat dengan warna yang boleh kata boring macam ni. Sebab kalau ikutkan, aku nak pergi kepada a blue titanium. Tapi bila tengok dekat kamera orang lain, rasa macam it's a bit different kali ni. So why not aku try and beli iPhone yang warna natural titanium. Cumanya dekat sini aku ada buat kesilapan sikit. Aku tak tahulah kenapa dengan aku punya unboxing selalu messy. Tapi kita tengok dulu apa yang akan ada dalam kotak sekali dengan iPhone 15 Pro Max. Benda pertama sekali yang korang akan dapat adalah sudah tentunya dia punya manual guide. Dekat sini juga korang akan dapat stiker untuk lekatkan dekat mana-mana. Sebab dekat situlah biasanya aku nampak stiker ni digunakan, melainkan dekat tempat lain, contohnya macam dekat dalam bilik. Benda yang menarik perhatian aku juga adalah dekat sini aku pernah cakap that is USB Type-C. Kali ni dah ada braided cable. Apple tukar daripada plastik getah kepada sebuah braided cable yang ada dalam kotak. Ni adalah perubahan yang agak berbeza berbanding yang Apple yang dulunya sangat-sangatlah kedekut untuk buatkan kabel dia lagi high quality. Sebab sebelum ni kalau kau kenal dengan kabel yang lama tu, memang cepat rosak, especially bila korang selalu charge iPhone tu and buatkan kabel tu panas dan juga tak tahan lama. Alright, sekarang aku dah tak sabar dah nak guna iPhone 15 Pro Max ni. Why not kita tengok dulu, admire dulu dengan colour yang aku pilih, that is a natural titanium, yang mana ini adalah variant colour yang baru. Sebelum ni kalau warna yang cerah macam ni hanyalah warna putih sahaja. Dan natural titanium dia tak sama macam warna putih. Yang ni lebih kepada creamy, lebih kepada putih susu lebih kurang. Tapi dia bukan kuning. Dan boleh kata dia hampir sama dengan sweater yang aku pakai ni, which is yang ni adalah posh, dan juga topi aku pun posh juga. First thing first, kita kena buka dulu. Alright, sekarang kita akan on dulu iPhone 15 Pro Max ni untuk set up a bit. Apa yang aku suka dengan iPhone 15 kali ni, dia punya design still lagi nampak sama tanpa korang boleh tahu bila tengok pertama kali. Sebab tak ada noticeable difference sangat pun. Dia punya logo, dia punya kamera, dia punya side nampak sangat-sangat identical dengan yang previously. Tapi apa yang aku patut cakapkan adalah bila first time pegang iPhone 15 Pro Max ni, terus aku cakap sangat jauh beza berbanding dengan iPhone 14 Pro yang aku biasa pakai tu. So yang tu ada rough edges ataupun boleh kata sangat tajam. Tapi dekat iPhone 15 ni membuatkan design iPhone 15 ni lebih orang kata lain. Contohnya bila pegang dekat tangan pun memang jauh beza tau. Yang iPhone 14 rasa tajam, tapi yang dekat iPhone 15 rasa macam sangat natural dekat tangan and tak rasa menyakitkan. Dan apa yang aku perasan juga, bila pegang iPhone 15 Pro ni, dia rasa macam lebih tebal daripada iPhone 14. Salah satu sebabnya adalah bila dia buat curvy edges tu and buatkan telefon tu rasa sangat-sangat tebal berbanding dengan iPhone 14 yang memang petak bodoh macam tu je. Dan apa yang aku perasan juga, dia punya screen actually dia dah curvekan sikit tau. Dia tak macam yang sebelum ni. Sebelum ni memang flat.
Tapi yang iPhone 15 dia a bit curvy ataupun 2.5D punya curve glass yang ada pada sebuah Android phone dekat layukan. Rasa dekat tangan pun sangat-sangat ringan. Aku ada iPhone 14 Pro dekat sini untuk bezakan, dan aku boleh kata boleh rasa sendirilah yang iPhone 15 rasa lebih ringan berbanding dengan iPhone 14 Pro ni. So memang function lah dengan titanium finish, titanium punya material untuk Apple letak dalam dia punya newest series. Benda yang kau perlu tahu juga, dia bukanlah a full titanium tau, hanya dekat luar saja. Interior untuk iPhone 15 still lagi aluminium sama macam sebuah iPhone 14. Lawa tak dia punya natural titanium pada iPhone 15 Pro Max kali ni. Aku boleh kata sukalah dengan warna yang subtle, tak rasa menonjol sangat, and kadang-kadang nampak macam silver sikit bila kau tengok off axis macam tu, bila pancarkan dengan cahaya yang dia tak adalah putih sangat, dia tak adalah kuning sangat. Dan apa yang aku suka dekat sini adalah it still looks the same, tapi pada masa yang sama dia tak menonjol sangat, dia tak obvious sangat yang mana boleh kata okay, that is an iPhone 15 Pro Max. So bila aku pegang dekat public, tak ada rasa macam menunjuk sangat. Alright, sekarang kita akan cerita sikit tentang iPhone 15 Pro Max kali ni, features yang dia ada dan perubahan yang kau boleh nampak berbanding dengan iPhone 14. Okay, secara eksteriornya korang actually boleh tahu yang ni adalah iPhone 15 tau. Bukan hanya pada curvy edges, tapi lebih kepada butang action button tu. Ya, sekali ni Apple dah buang dia punya mute switch tu dan tukarkan kepada multi-function action button, yang mana kau boleh programkan untuk buat contohnya macam sebagai mute switch secara klasiknya. Lepas tu kau boleh tukar kepada light ataupun flashlight belakang ni untuk nyalakan, untuk rekod suara, untuk buka kamera, dan juga contohnya macam buat magnifying, something like that. So tu adalah a few things yang korang boleh buat menggunakan dia punya action button dekat sini. Cara nak guna juga is a bit berlainan tau, sebab kita nampak butang ni sebagai satu butang yang kita boleh tekan sekali kan. Tak, kau kena tekan dan hold untuk aktifkan contohnya macam mute switch tu. Kalau kau buka kamera, dia boleh functionkan sebagai macam sebuah camera shutter dengan macam satu feature daripada telefon mana? Daripada Sony Xperia 1 Mark 1 sampai 5 lah kalau kan. Sebab yang tu memang specialized untuk letak butang just untuk tangkap gambar. Kalau kan Apple dah pergi extra mile juga bila dia buat macam action button ni untuk sebuah iPhone. Bayangkan originally kalau kau pergi pada mula-mula iPhone dia perkenalkan, iPhone 2G tu memang dah ada mute switch. This is the first yang Apple buang mute switch tu. Another thing yang aku interested to try juga adalah sudah tentunya dia orang punya performance untuk A17 Pro tak ada bionic dah. So dekat sini kau akan nampak macam mana Apple engineerkan dia punya processor ni untuk lagi advance daripada orang lain, bukan hanya pada CPU saja tapi kepada GPU juga, yang mana kali ni Apple dah letakkan ray tracing untuk dia orang punya GPU dan buatkan proses tu lagi cepat dan juga mudah untuk korang main game dengan lebih short. Contohnya ada a few games lah yang aku macam excited to try it out, bukan hanya eksklusif dekat Apple je, ada juga contohnya macam kita akan tengok macam mana comparison antara Apple A17 Pro ni dengan Snapdragon yang bakal keluar, that is Gen 3, dan tengok juga macam mana ray tracing function dalam kedua-dua processor, sama ada bagus ataupun tak, and mana satu sebenarnya lagi optimize. Tu yang penting sebenarnya. Apa yang kau akan nampak juga bila pakai iPhone 15 ni adalah dia sudah pun menggunakan USB Type-C dekat bahagian bawah tu. Aku actually compare juga dengan iPhone 14 Pro, yang mana aku nak tahulah sebab sebelum Apple tukar kepada USB Type-C, apa alasan dia bagi sebelum tu? Cuba korang teka. Bukan sebab dia punya ekosistem ataupun penggunaan lagi besar daripada USB-C, tapi dia kata USB Type-C tu sebenarnya lagi besar port daripada Lightning Connector. Lightning Connector is far superior katanya, dan lagi nipis, dan buatkan iPhone tu lagi design untuk nipis lah. So dekat sini aku buat comparison tu, nampak lah yang apa Apple cuba pointkan, yang mana Lightning Connector tu, port tu, lubang tu lagi kecil daripada sebuah USB Type-C. Make sense sebenarnya, sebab port yang ada USB-C ni, dia punya connector tu ataupun pin tu dekat tengah, bukan dekat side wall macam yang Apple cakapkan tu. Kalau kan sama je, sebab bezanya boleh kata invert je, in and out je, terbalik je, basically macam tu je. Dan reverse wireless charging, terus aku cabut kabel and plugkan aku punya iPhone 15 Pro Max ni dekat iPhone 14 Pro. It functions really well untuk buat reverse charging. So this is the first time aku macam excited
untuk sebuah iPhone punya features especially. Kalau kan this feature is so lapuk, Android pun dah ada lama dah, and Apple macam get along with it. Guna je apa yang orang lain pakai. Apa yang baru juga dekat sini adalah dia punya kamera dekat belakang ni. Aku cuba juga untuk tengok a few features. Contohnya macam dia dah ada sensor 48 megapiksel yang agak besar, and kau boleh nampak dia punya option untuk zoom. Contohnya macam 28mm, 35mm, 24mm. So that's an option untuk korang guna sensor yang besar tu. Kalau tak, korang akan crop dan juga menggunakan sensor yang lain, contohnya macam ultra wide dan juga zoom lens yang ada, that is 5 times zoom. Aku juga pergi dekat setting untuk tengok a few things. Contohnya macam Apple cakap dia dah guna kepada 24 megapiksel sebagai default untuk tangkap gambar, and ialah function sebuah photonic engine yang Apple perkenalkan. Kalau kan ini adalah lagi advance sebab bila dapat higher megapixel count kalau ikutkan. But apa yang aku interested juga adalah bila korang tengok dekat dia punya setting lagi, dekat bahagian video akan ada option lock tau. Dekat situ akan ada macam HDR, SDR dan juga lock mode. Basically it's a ProRes punya feature untuk tangkap gambar lock, and color pun a bit flat, and buatkan orang boleh edit dalam komputer ataupun post processing ataupun time editing untuk buatkan color dan juga color correction. Contohnya macam nak letak light ke apa ke, this is a good way untuk buatkan professional dig in dalam Apple punya ecosystem. Pada iPhone 15 juga Apple perkenalkan satu feature yang agak menyenangkan bila korang tangkap gambar. That is, korang tak perlu nak beralih kepada portrait mode untuk tangkap gambar portrait. Contohnya, actually feature ataupun software tu akan detect yang mana akan ada manusia dalam gambar tu, dan pada mode biasa tu dia akan simpan satu data untuk korang blurkan in a photo punya app waktu korang tekan editing. So tak menyusahkan, and later on tak rasa macam orang kata menyesal tak tangkap gambar, kenapalah aku tak tengok. Benda tu sangat-sangat menyenangkan bagi aku, especially bila kau tak tahu macam mana nak tangkap gambar, sama ada nak blur ke ataupun tak. Other than that, benda lain macam sama sahaja. Contohnya macam bateri, korang dah tahu, aku dah listkan dekat korang. Aku boleh tinggalkan video dekat bawah untuk korang check out. Another thing yang aku boleh cakap dekat sini adalah dia punya display, that is dia punya ProMotion display. Size dia still sama lagi, 67 untuk version Max, 120Hz macam aku cakap, dengan resolution yang hampir sama saja macam version yang lain. Cumanya dekat sini Apple ada ketengahkan yang mana dia punya bezel actually lagi nipis daripada biasa tau. So aku ada buat comparison dengan iPhone 14 Pro. Memang nampak, memang jelas, dan buatkan mata aku nampak is a bit pelik. Persoalan juga dekat sini adalah bila Apple kurangkan dia punya bezel, tak ke rasa macam dia punya inci tu akan berbeza daripada sebelum ni. So sama ada telefon ni makin kecil ataupun Apple besarkan tapi tak bagi tahu dalam spec sheet. Tu je. Beza just point je. Dan protection dekat sini adalah ceramic shield, still sama lagi macam yang previously. Okay, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakapkan. Komen dekat bawah apa yang kau nak aku test dalam iPhone 15 Pro Max yang baru je beli ni. And kalau korang tak decide lagi, korang nak suruh aku uji apa je, cuba komen juga, aku nak tahu. Harga yang aku beli dekat sini iPhone 15 Pro Max, korang just anggap aku beli retail price je, sebab yang penting sebenarnya sama ada nak tahu iPhone 15 Pro Max ni bagus ataupun tak. Tu penting sebenarnya untuk kita, untuk korang semua. Alright, macam biasa guys, leave a like, subscribe, so make keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!